Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk video kali ini saya ingin terangkan berkenaan digital ethic, iaitu chapter 5 yang terdapat di dalam subjek ITBC 20012 Computer Application. So first of all, apa itu digital ethics? Okay, digital ethics ataupun dalam bahasa Malaysia ini disebut sebagai etika digital adalah salah satu daripada set peraturan dan juga garis panduan moral yang mana digunakan untuk mengawal kelakuan pengguna semasa menggunakan kemudahan internet ataupun dalam talian. Okey, di sini antara maksud lain bagi digital ethic adalah a set of rules you should follow in order to make the internet better for others and yourself. Okay, means that ia sebagai salah satu undang-undang ataupun peraturan kepada pengguna internet ataupun pengguna dalam talian, okay, bagi memastikan keselamatan daripada ancaman-ancaman seperti hacker, cyberbullying ataupun jenayah cyber. Okay. Baik, seterusnya apa itu undang-undang dan internet? Okay. So untuk pengetahuan awak, undang-undang dan juga internet ni digubal berdasarkan daripada, pertama sekali ialah berdasarkan buku panduan yang telah ditulis oleh Ethan Katz, iaitu Law in a Digital World pada tahun 1995. Okay, then pada tahun 1999, Lauren Lessig produce satu buku yang dipanggilkan sebagai Code and Other Laws of Cyberspace. Okay, which is from that buku panduan dijadikan sebagai guideline ataupun panduan untuk negara-negara yang mempunyai kemudahan internet menggubal peraturan ataupun undang-undang bagi penggunaan internet. Okay. So kalau di Malaysia ada dua agensi yang terlibat, iaitu yang pertama sekali adalah agensi yang dipanggil sebagai SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, ataupun dikenali sebagai MCMC dalam bahasa Inggerisnya. Okey, Suruhanjaya ini ditubuhkan pada tahun 1998. Okey, dengan nama yang lain iaitu jabatan dengan nama SKMM. Kemudian di bawah Suruhanjaya ni ada dia punya penguatkuasa yang dipanggil sebagai Cyber Security Malaysia, iaitu Agensi Keselamatan Cyber Kerajaan Malaysia, yang mana agensi ni akan menguatkuasa undang-undang sekiranya berlaku penyalahgunaan kuasa ataupun penyalahgunaan pelanggaran undang-undang. Okey, so Suruhanjaya ni just dia keluarkan ataupun dia gazetkan akta-akta yang perlu awak patuhi. Contohnya macam kalau di Politeknik kita ada Akta 174. Okey, so awak kena patuh akta tersebut. Sekiranya awak langgar peraturan, awak akan dikenakan tindakan. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya adalah inisiatif kerajaan bagi memberi kesedaran terhadap pengguna digital ataupun pengguna internet, yang mana kerajaan terdahulu pada tahun 2011 telah melancarkan satu program yang dibagi sebagai One Citizen, okey, di bawah syarikat Pelestarian Sistem Sedia Berhad. Okey. So kerajaan telah memberi tanggungjawab kepada syarikat ini untuk melaksanakan program-program kesedaran berkaitan dengan internet ataupun penggunaan teknologi digital. Okey. Selain daripada itu, tugas ataupun fokus bagi program ini adalah untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat melalui penggunaan teknologi yang sesuai, kerana teknologi digital ni dia berkembang pesat. So kita tak boleh nak kontrol, kita tak boleh nak tahan lagi. So that macam mana kita nak kawal adalah dengan cara memberi kesedaran kepada pengguna, terutama sekali pelajar-pelajar selepas lepasan SPM, okay, iaitu remaja-remaja yang terdiri daripada pelajar-pelajar kolej, pelajar-pelajar politeknik, pelajar-pelajar universiti dan juga pelajar institusi pengajian tinggi ataupun universiti awam. Alright. So kat sini awak tengok, so ada digital right and the right of the others. Okay, so this is what gambaran bagi program tersebut. Inspire, inform, involve, online behavior and consequences. So this is apa yang cuba kerajaan terapkan kepada kepada masyarakat, terutamanya di negara kita. Okay, seterusnya memberi inspirasi netizen untuk menjadi pemikir kritikal yang memahami kisah etika tingkah laku dalam talian.
okay, memberi inspirasi lah supaya netizen ataupun warganet, kita kenali sebagai warganet, dapat berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara semasa menggunakan teknologi internet ataupun teknologi digital. Okey. Baik, seterusnya Dek Wan pada tahun 2011, okey. Okey, seterusnya pada tahun 2019 kerajaan telah menggubal ataupun kerajaan telah membuat perubahan lah terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dengan memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai kewarganegaraan digital, yang mana pada tahun 2019 melalui Menteri Komunikasi dan Multimedia, dia telah memperkenalkan 9 elemen utama, okey, iaitu terdiri daripada akses digital, perniagaan digital, komunikasi digital, literasi digital, etika digital, undang-undang digital, hak dan tanggungjawab digital, dan juga kesihatan digital, dan juga keselamatan digital. Okey, dia sebenarnya adalah sebahagian daripada program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu. Okey, yang mana tujuannya adalah sama, iaitu ingin memberikan kesedaran ataupun ilmu kepada pengetahuan kepada warga negara Malaysia tentang penggunaan teknologi digital ataupun internet. Okey. Baik. Okey, so untuk chapter 5 ini, so ada 8 perkara yang berkaitan dengan etika digital, okey, yang mana sebahagian akan ditanya dalam teori test yang akan awak ambil nanti. Okey, so saya dah bagikan topik-topik kepada setiap daripada awak, bermula dengan e-access, e-literate, e-rule, e-safety, interaction, collaboration, e-enterprise, e-care dan e-accountability, yang mana setiap satu daripada perkara etika digital ni akan ada 2 orang daripada awak untuk present. So awak kena bekerjasamalah untuk present setiap satu tajuk yang diberikan. Okey. Baik. So E ni apa maksud E? E adalah merujuk kepada elektronik. Okey. Kalau elektronik, access maksud elektronik access ataupun capaian elektronik. Kalau literate maksud elektronik literate ataupun capaian ataupun pengetahuan elektronik. Okey, dan seterusnya. Okey. Alright. Okey, so kita tengok pada E yang pertama, iaitu e-access. Okey, dalam video ini saya akan terangkan tentang e-access dahulu. Kemudian pada video seterusnya saya akan sambung dengan E seterusnya. So awak boleh rujuk video ini untuk pengetahuan awak supaya memudahkan awak untuk awak present semula nanti. Okey, baik. Okey, dalam e-access kita ada beberapa elemen yang kita perlu tahu, iaitu definisi bagi e-access, identify the benefit and harm of having internet access, identify the importance of internet access, identify public access provided by the government, identify the ways on how people with disability access the internet. Okey, so ni apa saja yang berkaitan dengan capaian elektronik ataupun e-access. Okey, baik. Okey, apa itu e-access? E-access adalah merujuk kepada akses elektronik, yang mana ia merupakan keupayaan untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai kita panggil komunikasi secara dalam talian, ataupun keupayaan untuk mencapai akses kepada internet. Alright. So isi apa yang dimaksudkan sebagai e-access ataupun akses elektronik. Okey, yang mana kita nak tengok sejauh mana keupayaan untuk mencapai teknologi elektronik, teknologi internet. Okey. Baik. So akses internet. Okey, so bila kita sebut pada akses internet, akses kepada capaian kepada elektronik, so tak lain tak bukan adalah akses kepada internet. So that semakin maju satu negara, dia semakin mudah untuk dia mengakses internet, dan dia punya teknologi internet pun semakin laju. Macam negara kita negara yang membangun, so that keupayaan ataupun capaian internet itu pun semakin berkembang, mana semakin laju daripada teknologi 1 generation, 1G, 2G, 3G, 4G. Now kita dah nak masuk pada 5G, right? Okay, mana semakin mudah masyarakat untuk mencapai akses kepada internet, maka semakin mudah
bagi masyarakat itu terdedah kepada bahaya ataupun kesan-kesan penggunaan kepada internet. Alright. Yang mana boleh digambarkan dalam bentuk yang mana sekiranya awak boleh sekiranya uh, uh, awak boleh akses kepada internet, so sama dengan anda diberi kita panggil multi purpose of tools ataupun knife kat macam ni kan, so that sama ada awak nak guna untuk kebaikan ataupun nak guna untuk keburukan. Okay, so itu pula sebab tidak ada siapa yang boleh kawal. Alright. Okay, baik, so seterusnya kita tengok pada kelebihan internet. Okay, tujuan dia adalah untuk mendapatkan informasi ataupun maklumat. Okay, mana kalau awak nak buat assignment and so on, sebenarnya awak biasanya awak akan Google saja kan. So kita akan Google, contoh for example kita Google apa yang kita nak tahu. Contohnya kita nak tahu e-access. Alright. So dia akan adalah maklumat-maklumat berkaitan dengan e-access. Alright. Okay, seterusnya memudahkan urusan kehidupan seharian. Contohnya awak nak apa nama, kita panggil apa, nak buat transaksi online ke dan sebagainya, ataupun nak transfer duit kan. So semuanya boleh buat melalui hujung jari. Okey. Selain daripada itu, kelebihan internet juga kita boleh berkomunikasi dan berinteraksi. Contohnya awak boleh berkomunikasi secara maya, iaitu melalui Microsoft Teams ataupun melalui Zoom meeting ataupun melalui WhatsApp, okey, Facebook, okay, Instagram, okay, dan seterusnya. Okay, seterusnya selain daripada itu, internet juga boleh digunakan untuk tujuan menjual beli ataupun awak nak shopping online kan. Biasanya nak shopping dekat Shopee ke Lazada ke kan, apa, dah banyak lagi lah website-website yang digunakan untuk tujuan apa nama jual beli online ataupun okay, ada syarikat-syarikat besar-besar yang jual produk, kebanyakannya dia akan menggunakan kelebihan internet ni untuk proses jual beli dalam talian ataupun online shopping. Okey, tambahan pula dengan keadaan sekarang iaitu keadaan pandemik yang mana masyarakat kebanyakan negara terpaksa hadkan pergerakan, so that mereka tidak boleh lagi bebas untuk keluar untuk menjalankan proses jual beli seperti biasa. Okey, selain daripada itu, internet juga boleh digunakan untuk membayar bil, okey, untuk baca berita, untuk hiburan dan ataupun untuk main game. Alright, itu antara kelebihan-kelebihan internet lah. Okey, baik, seterusnya dalam e-access ni kita juga kena tahu apa yang maksudkan sebagai jurang digital, kerana capaian internet ni dapat kita kenal pasti di antara negara-negara maju, negara membangun dan juga negara-negara yang masih lagi kita panggil sebagai negara-negara yang mundur. Okey, kerana jurang digital di antara negara-negara ni akan membezakan capaian internet bagi negara masing-masing. Okey, so jurang digital menunjukkan perbezaan wujud di antara negara-negara di dunia dalam keupayaan mereka menyediakan akses kepada infrastruktur maklumat global. Okey, itu pengetahuan awak macam mana satu negara boleh berhubung melalui capaian internet adalah melalui kita panggil sebagai melalui jalur dasar laut yang menghubungkan daripada di antara sesebuah negara dengan negara yang lain, yang mana maklumat itu boleh dihubungkan melalui talian fiber optik dasar laut. Okey, so that's why dulu ada kes yang mana berlaku gegaran bumi yang menyebabkan talian dasar laut terganggu, seterusnya akses daripada sesebuah negara ke negara lain, contohnya daripada server daripada Malaysia nak ke negara Eropah terganggu. So segala maklumat kita ataupun komunikasi kita dengan negara tersebut tidak dapat dicapai. Okey.
Baik. Seterusnya, World Summit PBB kedua bertema masyarakat maklumat pada tahun 2003 di Geneva bertekad untuk menjadikan separuh daripada penduduk dunia mempunyai akses berinternet. Okay, so this is isu global lah. Okay, so apa yang perlu awak tahu adalah apa itu jurang digital. Okay, yang mana dia melibatkan perbezaan di antara negara-negara untuk mencapai sesuatu sesuatu internet lah, ataupun untuk mencapai keupayaan kepada akses internet ataupun digital. Okey. Baik, jurang digital salah satu ukuran sama ada negara itu maju ataupun bangun iaitu melalui kemajuan internet. Okey. For example, kalau di negara Malaysia, inisiatif jadual lebar kebangsaan pada tahun 2020 telah dilaksanakan pada tahun 2020. Okey, yang mana pada tahun 2010 maafkan saya. Okey, so di mana inisiatif jadual lebar kebangsaan ni diperkenalkan melalui syarikat telekomunikasi yang providekan package streaming. Okey. Okey. Baik, seterusnya dia orang upgrade kepada sistem yang lebih laju menggunakan fiber optik. Okey, yang mana capaian itu lebih cepat. Seterusnya pada tahun 2018 teknologi 5G telah diperkenalkan, dilangkaui. Okey, yang mana pada tahun tersebut ada beberapa kawasan yang dijadikan sebagai kawasan uji lari ataupun pilot test, ataupun kawasan yang diuji lari lah. Okey, dengan teknologi 5G, terutamanya dilangkaui dan juga tak silap saya di Kuala Lumpur. Okey. Baik. So ini antara inisiatif yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan. So awak kena tahulah. So that's why kalau ada package-package yang telah diberikan oleh kerajaan kepada masyarakat, so masyarakat kena ambil tahu dan kena libatkan diri sekali. Okey, baik. Seterusnya adalah Indeks Akses Digital. Indeks Akses Digital ni diperkenalkan oleh Kesatuan Teknologi Antarabangsa Telekomunikasi Antarabangsa ataupun ITU, International Telecommunication Union. Tujuan untuk mengukur kadar akses rakyat di sebuah negara terhadap teknologi maklumat dan komunikasi. Yang mana macam mana dia nak ukur berdasarkan 5 perkara ataupun 5 kategori ini, iaitu infrastruktur, mampu milik. Mampu milik itu merujuk kepada harga bagi setiap package internet yang disediakan. Okey, infrastruktur ni contohnya merujuk kepada kawasan tersebut lah. Okey, seterusnya pengetahuan. Okay, and then quality dan juga bidangan penggunaan lah. Okay, semakin tinggi demand ataupun semakin tinggi permintaan terhadap penggunaan internet, semakin tinggilah keperluan terhadap akses kepada internet ataupun digital. Okay, baik. Seterusnya kita tengok jurang digital global pada tahun 2008. Okay, so this is data pada tahun 2008. So awak boleh tengok di sini untuk data yang pada tahun terkini, boleh tengok dekat internet. Okay, so saya nak, kalau boleh awak carilah maklumat bagi tahun 2020 ataupun 2021. Okay, yang mana negara yang berwarna ungu ni, so mempunyai capaian internet yang baiklah ataupun capaian internet yang tinggi. Okey, manakala negara yang berwarna merah ni merupakan negara yang tidak mempunyai capaian internet. Okey, ini pada tahun 2008 Okey, kemudian negara yang berwarna hijau ni mempunyai capaian internet yang minimum, iaitu email saja. Okey, kemudian negara yang berwarna kuning tiada capaian internet. Okey, data 2008. Tapi kalau awak tengok pada data 2020 ataupun 2021 ataupun terkini, actually negara-negara yang bertanda merah ni semua dah ada capaian internet. Okey, sebenarnya bukan dia orang dah berkembang pesat. Kemudian negara-negara seperti negara China dan seumpamanya pun mempunyai capaian internet yang semakin canggih dan maju. Okey, so data ni data yang lama lah. Okey, alright. So this one adalah data pada tahun 2008 juga. Okey, so samalah macam tadi. Okey, this one lebih tepat kot saya rasa. Alright. Okey, kajian kes 1 di Finland, akses internet menjadi hak asasi setiap individu. So dia di negara Finland adalah negara maju yang mana
pada tahun 2015 kerajaan Filipina telah mensasarkan untuk mencapai kelajuan internet 100 Mbps. Okay. So this one mungkin sasaran dia orang lah. Okay. Actually kita pun dah capai lebih daripada 100 Mbps, okay, dengan adanya Unify dan sebagainya. Okay, dan oleh sebab dengan populasi yang ada pada negara tersebut, okay, 95% telah mempunyai akses kepada internet. So bila boleh katakan majoriti populasi dapat akses kepada internet, so macam-macam perkara yang boleh kerajaan lakukan. Contohnya yang seperti yang saya maklumkan pada awal tadilah, okay, penyampaian maklumat dengan lebih cepat. Alright. Okay, so this one contoh bagi negara Finland yang mempunyai populasi yang sederhana, dan bersama kerajaan ini merupakan kerajaan yang merupakan contoh bagi negara termaju. Okay, baik. Okay, untuk kes bagi negara yang mundur, okay, contohnya di Benin, Afrika Barat, okay, harga sebuah komputer asal bersamaan dengan gaji sebuah guru selama 8 bulan. Maksudnya di sini susahnya diorang nak dapatkan bahan ataupun peralatan seperti komputer yang mana ia menjadi asas kepada akses kepada internet ataupun asas kepada penggunaan digital. Okay, so di sini oleh sebab negara tersebut negara yang mundur, negara yang miskin, okay, maksudnya kerajaan tidak boleh nak provide ataupun nak sediakan internet access. So that's why tengoklah pada gambar ni pada tahun 2010 macam mana keadaan dia orang. Okay. Alright. Okay, so tengok pada kajian kes ketiga, Cuba ataupun Amerika Latin. Okay, this one negara-negara yang mempunyai polisi yang berbeza dengan negara-negara lain, kerana contohnya negara Cuba ni dia punya polisi dia ialah dia mengharapkan akses internet secara persendirian. Maksudnya dia kawal akses internet, yang mana kalau rakyat Cuba nak akses kepada internet, dia hanya boleh akses dekat kafe cyber ataupun universiti ataupun pusat komputer boleh yang diawasi oleh kerajaan. Yang mana dia cuba nak kawal propaganda yang cuba disampaikan. Okey. So this one kita panggil sebagai sebuah negara yang bersifat bersifat agak tertutup lah dalam aspek dunia digital. Alright. Okay, but now I think boleh katakan polisi mereka dia telah berubah dan lebih terbuka. Okay. Okay, dan ada lagi contoh-contoh negara lain yang mengamalkan polisi seperti itu, seperti Korea Utara, kemudian China. Okay, yang memang merupakan kita panggil sebagai musuh pada internet. Okay, so this is antara negara-negara yang boleh katakan dikategorikan sebagai musuh pada internet pada tahun 2008 hingga 2010. But now I think boleh dikatakan sebahagian besar dari negara ini telah pun menjadi rakan kepada internet. Okay. Okay, kecuali North Korea ataupun China tak silap saya, dia masih lagi mengawal penggunaan internet di kalangan masyarakat. Okay, baik. Yuran digital. So di sini boleh tengok gambaran bagaimana yuran digital di antara negara miskin dengan negara maju. Okay, this one negara India pun masih lagi ketinggalan. Okay, disebabkan populasi yang terlampau tinggi. Okay, penggunaan internet di negara ASEAN. Negara ASEAN ni ialah negara Asia Tenggara yang mana mengakumi negara Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Indon, Laos, kemudian Myanmar. Yang atas ni bukanlah, yang atas ni ialah negara Asia. Right? So di sini boleh tengoklah di kalangan negara-negara Asia ni, Singapura merupakan negara yang mempunyai akses yang sangat baiklah, ataupun yang akses yang lebih baik lah berbanding negara-negara lain. Okay, kaedah mengakses internet. Okay, kalau dulu-dulu kita gunakan modem. Okay, but kan dulu saya sekarang pun masih lagi menggunakan modem. Okay, yang mana kalau nak gunakan nak akses internet dekat rumah, contohnya kita nak menggunakan rangkaian streaming ataupun Unify. So streaming biasanya dia hanya menggunakan kabel sajalah. Kabel dan dia connect dengan talian telefon. Okay, yang mana modem ni yang mana dia akan convertkan daripada signal analog kepada signal digital. Okay, menggunakan talian telefon lah.
Alright, cuma teknologi dia tu lebih baik, yang mana kelajuan internet tu lebih laju. Okey. Tapi kalau menggunakan teknologi Wi-Fi ataupun teknologi fiber optik, dia lebih laju berbanding menggunakan kabel yang kita gunakan dalam streaming. Okey, so ini contoh teknologi pada tahun, saya tak ingat bila, memang masa mula-mula internet diperkenalkan, so modem dengan telefon dia besar lah. So, kalau awak nak guna internet, automatik telefon dia akan cut off. Kalau ada orang call, automatik internet tu terputus. Okay, but now kalau orang call, but now kita boleh guna dua-dua sekali. Okay, so this is example modem Okay, so siapa yang ada internet kat rumah, ada wifi kat rumah, so dia tahulah ada modem kat rumah. Okay, baik. Okay, lagi selain daripada tu, kaedah mengakses internet. So, keadaan kedua adalah menggunakan terminal internet awam. Maksudnya dekat perpustakaan ke, dekat universiti ke, dekat poli ke, dekat cyber cafe ke, dekat restoran ke, dekat airport ke, hotel ke. So this one adalah tempat-tempat yang mana kita boleh capai internet. Right? Seterusnya capai internet terbuka ataupun bayar. Bayar ni contohnya kita guna hotspot lah. Hotspot contohnya kalau TM dia ada TM hotspot. TM hotspot, so dia awak hanya perlu key in dia punya password, and then awak boleh access dengan wifi dia. Okay? Ataupun pergi dekat restoran-restoran seperti McD, kedai nasi ganda ataupun Starbucks yang mana dia ada provide dengan wifi, yang mana awak hanya perlu key in kan dia punya password sahaja. Okay? Alright, so this one biasanya berbayar lah, ataupun kalau awak jadi pelanggan pada mana-mana tempat ni, awak akan dapat guna secara percuma lah. Okay, so seterusnya kaedah mengakses internet yang lain, yang mana yang terkini iaitu anda boleh akses menggunakan telefon mudah alih ataupun mobile broadband. Okay, so sekarang ni kita panggil sebagai telefon pintar ataupun smartphone, yang mana awak boleh tengok yang awak guna sekarang, yang mana dia dah provide dengan teknologi 4G, ada yang dah provide dengan teknologi 5G, yang mana kalau lagi canggih handphone tu ataupun lagi canggih telefon tu, lagi canggih lah teknologi yang ada. Okay, yang mana bila semakin tinggi teknologi, semakin banyaklah dia punya features yang awak dapat gunakan. Contohnya dari segi SIM card, dari segi size, dari segi berat, kan, dari segi kelajuan. Okay, so everything so in your hand. Alright. Okay, so that's why dia membezakan di antara teknologi dan juga harga. Okay, so telefon mudah alih menawarkan perkhidmatan internet teknologi 3G hingga 4G. So this one adalah teknologi yang lama lah. So sekarang kita dah sampai teknologi 5G. Alright, okay, kemudian telefon mudah alih yang tinggi disebabkan dikatakan majoriti mempunyai telefon mudah alih daripada kanak-kanak sampailah orang dewasa. Kemudian kos lebih murah berbanding dahulu. Kalau dulu telefon walaupun bukan telefon pintar, harga dia mahal berbanding sekarang. Sekarang ni bawah 1,000 pun dah dapat telefon pintar yang canggih. Right. Satu lagi adalah mobile broadband. Mobile broadband sebelum melambatkan telefon pintar ataupun smartphone sekarang, mobile broadband ni macam modem tadi lah, cuma dia mobile lah, bentuk mobile, mana ataupun kita panggil sebagai modem mobile. Okay, yang mana kita boleh dapatkan Celcom mobile ke, Maxim mobile ke, yang mana kita boleh bawa dia ke mana-mana saja. Yang penting kita ada signal bagi bagi ISP tu. ISP tu ialah internet service provider yang saya sebutkan tadi. Alright, okay, depend pada signal network yang dibekalkan ataupun kepada kawasan-kawasan tersebut. Alright, teknologi 5G. So this is teknologi 5G. Teknologi 5G berkaitan dengan artificial intelligence ataupun internet of things, yang mana boleh search, boleh tengok lah. Okay, yang mana dia melibatkan kita boleh access melalui face detection. So that's why that one adalah kita panggil sebagai artificial intelligence ataupun internet of things ni, maksudnya kita boleh control everything, kamera ke kat rumah kita, yang mana kamera tersebut kita dah sambungkan dengan internet. Okay, so that one kita panggil sebagai internet of things. For example, kita tengoklah CCTV. Contoh CCTV at home. Okay, using smartphone. Okay, so this is
For example lah, yang mana bila kita pasang sekali dengan dia punya software, and then kita install software tersebut, kita boleh access dekat mana-mana tempat as long as kita ada access internet. Alright. Okay, selain daripada tu, artificial intelligence ni maksudnya kita boleh kesan dari segi kita boleh face detection. Okay. So kalau awak tengok filem The Eagle Eyes, so dia ada contoh macam mana artificial intelligence. Kemudian seterusnya adalah kenderaan berautonomi. Kenderaan autonomi ni maksudnya kenderaan tu boleh dikawal. Okay, so kalau awak tengok Tesla, kalau dekat Tesla tengok, okay, Tesla dia provide kenderaan elektrik ataupun kenderaan solar yang mana kenderaan tersebut boleh dikawal secara automatik. So this one kita panggil sebagai automation punya kenderaan. Okay, seterusnya ialah kejituan skrin, iaitu screen resolution. Alright. Okay, screen resolution kita boleh capai sehingga 8K ataupun lebih daripada Ultra HD. Okay, yang mana kalau sebelum ni paling tinggi ialah 6K. 6K tu dah kira sebagai Ultra HD. Tapi kalau 8K tu maksudnya dia lebih lagi super Ultra HD. Okay. So maksudnya gambar dia lebih jelas lah. Okay, and then seterusnya maklumat-maklumat penting berkaitan dengan teknologi 5G anda boleh layari dekat website www.mcmc.gov.my. Okay, dan juga boleh tengok dekat YouTube. Okay, so ini contoh lah contoh dunia 5G. Okay. Okay, so boleh tengok masing-masing, dan this one ialah laman web MCMC. So boleh buka dekat laman web ni, boleh baca maklumat berkaitan dengan teknologi 5G. Okay, baik, seterusnya kita tengok. Okay, that one adalah berkaitan dengan ESS. Okay, itu sahaja untuk ESS. So kita akan sambung dengan video